Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa walah. Syukur Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada malam berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. So jadi seperti biasa kalau kelas saya ni, kalau kelas berkitab, kita akan mulakan dengan Asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. So jadi maknanya at least kita ada dekat tangan kita tu. Jadi Asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah nama-nama dan gelaran nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Masjid An-Nabawi ya. Kalau kita pergi Madinah, dekat dinding hadapan sekali dia ada Asma'un Nabi ni, nama-nama Nabi SAW ni. Mudah-mudahan kita baca, kita kenal gelaran-gelaran Nabi SAW, dan mudah-mudahan beri manfaat kebaikan kepada kita lah. So jadi siapa yang mungkin nak biasakan, boleh buka YouTube, type Ustaz Amin Asma'un Nabi tu. Sebab saya susun kasidah dia selama 6 minit. 6 minit tu pun panjang lah sebab tu agak laju dan cepat lah. Sebab untuk tujuan diberikan pada TV dan radio. Jadi kalau sampai lebih 10 minit tak sesuai untuk masuk TV dan radio, dikongsikan untuk ramai. So dia 6 minit, sebab tu dia agak laju sikit lah. Tapi pada kelas ni kita akan baca pelan-pelan insyaAllah Okey, jom sama-sama Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahira Mutahara Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kutham Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Muddathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabiyu Rahmah Nabiyu Taubah Harisun alaikum ma'lum syahir syahid Syahid masyhud bashir mubashir nadhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Munzir nurun sirat misbah huda Mahdi munir da'in mad'u mujib Mujab hafi afu wali haqu Qawi amin ma'amun karim mukarram Makin matin mubin mu'ammin wasul Zu quwatin zu hurmatin zu makana Zu izin zu fadlin muta' muti' Qadamu sidqin rahmah bushra Ghaus ghaisun ghiyath ni'matullah Hadiyatullah urwatu wasaqa Siratullah siratu mustaqim Zikrullahi sayfullahi
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Mustafa. Hizbullahin najmus saqib Mustafa mujtaba muntaqa ummi Mukhtar Ajir Jabbar Abu Qasim Abu Tahir Abu Tayyib Abu Ibrahim Musyafa'un Syafi' Salih Muslih Muhaiminun Sadiq Musadik Sidkun Sayyidul Mursalin Imamul Muttaqin Qaidul Ghururil Muhajjalin Khalilur Rahman Barurun Mubirun Wajihun Nasih Wakil Mutawakilun Kafilun Syafiq Mukim Sunnah Muqaddas Ruhul Qudus Ruhul Haqi Ruhul Qisti Kafir. Allahumma salli wa sallim ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin al-Mustafa muktaf baligh mubaligh syafi' wasil mausul sabiq sa'iq hadin muhdin muqaddam aziz fadil mufaddil fatih miftah miftahu rahmah miftahul jannah alamul iman alamul yakin dalilul khairat musahihul hasanat muqilul atharat safuhun aniz zallati sahibul syafa'ah sahibul maqami sahibul qadam makhsus bil izi makhsus bil majdi makhsus bil syarafi sahibul wasilah sahibul fadilah sahibul saifi sahibul izari. Allahumma salli wa sallim ala Syafiq wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa sahibul hujah sahibul sultani sahibul rida sahibul daraja rafi'ah sahibul taji sahibul mighfari sahibul liwa sahibul mi'raji sahibul qadim sahibul buraqi sahibul khatam sahibul alamati sahibul burhan sahibul bayani fasih lisan mutar janani rauf rahim udhunu khairin sahih Islam sayyidul kaunaini ainun naim ainul ghururi sa'dullahi sa'dul khalqi khatibul umami alamul huda kashiful kurabi rafi'ur rutabi
العربي صاحب الفرج أسماء النبي صلوا عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita akan membuka kitab Arba'in An-Nawawi, hadis 40 Arba'in An-Nawawi daripada kitab Imam An-Nawawi. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita dan kita dapat manfaat daripada ini, insya-Allah. Okey. Sebelum daripada itu, insya-Allah kitab kita ni saya diamanahkan untuk menghabiskan dalam 10 ke 15 kali kelas sahaja. Okey, 10 ke 15 kali kelas, insya-Allah. Jadi kalau dah ada 40 hadis, maksudnya satu hari mungkin kita akan baca 3 ke 6 atau 7 hadis ya. Jadi maknanya saya akan syarahkan, jadi kita akan kongsikan dengan sebaik-baiknya. Cuba buatlah satu catatan yang baik ya. Kemudian saya diamanahkan kelas kita ni sebab dia berkitab, dia seminggu sekali. Kalau dia kata ada setengah-setengah waktu malam Rabu macam ni saya tak dapat, kita akan beritahu untuk kita tangguhkan pada hari-hari yang lain lah kan. Kadang-kadang mungkin ada urusan itu dan ini dan sebagainya. Kelas kita adalah kelas bermula daripada Isyak dalam kurang lebih 9.30 sampai 10.30 saja kan. Jadi mana letaklah kita drag panjang, lebih-lebih pun lebih sikit je lah kan, supaya kita dapat bajet waktu kita lah. Dan jadi at least kita faham, maksudnya kalau kita lebih Isyak, jadi bagi orang-orang yang mungkin sebab hari kerja kan, tak sempat lepas maghrib baru balik kerja, nak makan dulu apa semua, jadi sempatlah untuk kelas kita daripada buat lepas Isyak. Baik, mari kita mulakan. Mula-mula kita berkenalan dengan pengarang kitab ini dulu. Siapakah Imam Al-Ghazali ini? Okey, muka surat 1 Imam Nawawi. Imam Nawawi. Siapakah Imam An-Nawawi ini? Beliau adalah Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Dimashqi. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram 631 Hijrah bersamaan 1233 Masihi, kurang lebih 1233 Masihi. Jadi beliau lahir ketika pada umat Islam sedang diuji dengan serangan Mongol. Mongol dapat menombangkan Baghdad pada tahun 1258 Masihi. Jadi mana kehadiran beliau dalam dunia ilmu ni sebenarnya ketika Mongol langgar Baghdad, Mongol menumpaskan banyak negara-negara Islam. Sebab itu fatwa-fatwa dia kalau kita tengok bukan saja mengenai fiqh tapi banyak juga mengenai pembentukan peribadi dan jiwa. Sebab umat Islam waktu zaman Baghdad tu dia tengah sibuk, maknanya tengah mewah sangat, jadi banyak lupa. Jadi sebab itu kalau kita tengok kenapa Imam Ghazali bukan saja fiqh tapi dalam pembentukan jiwa. Dia bukan semata fiqh buat sembahyang, buat puasa, tak semata-mata situ. Jadi maknanya dia dalam ketika peperangan Mongol sedang menyerang negara-negara Islam. Okey, dilahirkan di Nawa. Jadi Nawawi merujuk kepada tempat dia lahir. Jadi ulama-ulama dulu dia akan nisbahkan dia ni dengan tempat dia lahir ataupun keturunan dia. Contoh macam ataupun pekerjaan dia. Contoh Imam Nawawi daripada Nawa.
Kan kita boleh contoh macam katakan Imam Al-Haddad. Al-Haddad ni daripada pekerjaan dia tukang besi. Kan kita ada dengar nama Syekh Naqsyabandi, penyusun tarekat Naqsyabandi. Nama dia bukan Naqsyabandi, nama dia Bahauddin. Naqsyabandi itu pekerjaan dia ni orang seni. Kan? Jadi maknanya ada orang yang disebabkan dengan pekerjaan dia, ada orang nama tempat, ada keturunan dia. Jadi maknanya Nawawi ni daripada Nawa. Nawa ni satu kampung di Damsyik, satu kampung kecil di Damsyik yang sekarang merupakan, Damsyik tu ibu kota Syria sekarang. Beliau dididik oleh ayahnya terkenal dengan ketakwaan. Beliau mula belajar di katatib dan mula menghafal Quran sebelum usia baligh. Ini tradisi orang terdahulu, memang dia menghafal Al-Quran. Ayat Quran tu sebagai satu kebiasaan dihafal. Ketika berumur 10 tahun, Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarqasi melihatnya dipaksa bermain dengan kawannya sebayanya, namun dia tidak mengendakinya, menolak dan menangis kerana paksaan tersebut. Syekh ini berkata bahawa anak ini moga-moga menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya. Kenapa perkataan zuhud keluar? Sebab zaman tu orang lupa. Waktu tu zaman Baghdad mewah sangat, kan? Pada masa, dan akan memberikan manfaat yang besar kepada Islam. Beliau tinggal di Nawa sehingga mencecah umur 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 Hijrah, beliau memulakan pengembaraan dalam mencari ilmu ke Damsyik. Damsyik waktu tu kota besar Islam, kan? Dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama di kota tersebut. Beliau tinggal di Madrasah Rawahiyah berdekatan Jami' Al-Umawi. Jami' Al-Umawi. Okey. Masjid adalah tempat sembahyang. Musalla tempat solat. Okey, ni kalau ikut istilah. Tapi kalau masjid tu adalah masjid yang boleh diniatkan untuk iktikaf, dibuat solat Jumaat pada dia. So walaupun nama kita surau Jumaat An-Naim, tapi sebab dah bawa solat Jumaat, maknanya sudut Islam ni kita boleh niat iktikaf kat sini. Kan? Walaupun nama dia surau, tapi dah buat solat Jumaat. Jadi masjid jami', istilah masjid jami' adalah tempat masjid bukan saja untuk solat dan solat Jumaat, tapi ada aktiviti pendidikan. Jadi kalau kita dulu masjid jami', mana masjid berhimpun manusia untuk pendidikan, ada kuliah-kuliah ilmu, ada perancangan perang, semua dalam masjid jami'. Sebab itu dulu universiti dalam Islam bermula daripada masjid. Jadi masjid jami' jadi akhirnya universiti. Dalam bahasa Arab, universiti dipanggil jami'ah. Jami'ah tu universiti. Jadi mana masjid jami'? Jami'ah Al-Azhar, daripada Jami' Al-Azhar. Jami'ah Qarawiyin, daripada Masjid Jami' Qarawiyin. Jadi Masjid Jami' Umawi ni dia tempat satu masjid di Damsyik yang dihimpunkan majlis-majlis ilmu. Sini banyak madrasah-madrasah yang berada di situ. Di dalam Jami' Umawi ni ada makam kepalanya Nabi Yahya alaihissalam. Jadi Nabi Yahya alaihissalam, bila tarikh Nabi Yahya ni seorang Nabi dan Rasul yang hidup sezaman dengan Nabi Isa AS. Di zaman dia lebih kurang 1 Masihi macam tu. Zaman Nabi Isa ada 3 orang Nabi yang diutuskan serentak. Nabi Isa, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. 3 orang Nabi ini nak dibunuh oleh Bani Israel. Akhirnya sejarah menyaksikan Nabi Zakaria digergaji kepalanya, Nabi Yahya disembelihnya, badannya dicincang-cincang, kepalanya dibawa oleh orang beriman ketika itu ke Masjid Jami' Umawi ini. Di Jami' Umawi ini masjid yang dulu dia adalah masjid daripada orang yang beragama tauhid, bersyariatkan Nabi Isa. Jami' Umawi ini bukan masjid baru. Dia sebelum zaman Nabi kita Muhammad lagi. Itu kawasan masjid. Betul, ketika Islam datang ke situ, maknanya terus ditukar ahli kitab, serahkan kepada orang Islam, jadi masjid. Jadi dia dimakam. Jadi kepalanya dimakamkan di Masjid Jami' Umawi ini. Tangannya disimpan oleh orang beriman daripada Goptik Mesir. Simpan tangan Nabi. Jadi
ketika Islam telah maknanya berkembang, satu hari orang Goptik jumpa Khalifah Utsmaniyah, mana dah lepas hujung-hujung Khalifah Utsmaniyah, kami orang Goptik ni simpan satu rahsia. Sebenarnya kami menyimpan tangan Nabi Yahya. Kami tak sanggup lagi nak simpan. Serahkan kepada Khalifah. Jadi ketika Khalifah tombang pada 1924, tangan Nabi Yahya itu sekarang berada di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Nanti buka YouTube, Ustaz Amin tangan Nabi Yahya. Saya pernah kongsikan tangan Nabi Yahya, betul dalam hadis Nabi sebut hurimat jasadul anbiya minad dud, diharamkan jasad Nabi itu daripada ulat-ulat. Memang tak hancur tangan dia. Itu kita kenal sikit. Jadi maknanya dia belajar di Jami' Umawi. Jami' Umawi ni berada di Damsyik. Dekat situ ada makamnya Nabi Yahya. Makam kepala Nabi Yahya alaihi salam. Okey. Disebutkan pada tiap-tiap hari beliau akan menghadiri tidak kurang daripada 12 kelas pengajian. Okey, jadi maknanya dulu punya sistem pengajian dia dekat tiang-tiang masjid. Sini satu orang ustaz, sini satu orang ustaz, sini satu orang ustaz, sini satu orang ustaz, satu orang ustaz. Dan ustaz-ustaz dia buka kitab untuk guru tu buka kitab. Sebab tu kalau kita pergi makam Imam Syafi'i dekat Mesir, dekat Kahirah Mesir, dekat dari Imam Syafi'i itu selalu dia akan dekat satu tiang, dia akan buka kitab dia. Ketika Imam Syafi'i meninggal, dimakamkan, orang ambil tiang tu letakkan kat makam dia. Sebab dia, itu tiang tempat dia biasa duduk untuk mengajar kitab. Jadi dulu untuk guru dulu, masjid Jami' adalah masjid yang ada pengajian-pengajian, setiap tiang tu untuk guru tu. Ini mungkin ilmu faraid, ini mungkin ilmu tauhid, ini mungkin ilmu sains. Sains Islam, ini mungkin ilmu perubatan Islam. Ini mungkin maknanya ada ulama-ulama dia. Jadi Imam An-Nawawi paling kurang 12 pengajian satu hari. Dia duduk belajar kitab ni. Imam Nawawi pernah menyebut, dan aku menulis semua yang berkaitan dengannya, baik penjelasan kalimah yang sukar maupun pemberian harakat dan pada kata-kata, dan Allah telah memberikan keberkatan dalam waktuku. Okey. Orang yang ada keberkatan waktu ni, dia nampak dia boleh buat banyak benda tau. Waktu yang sama 24 jam, kita sama waktu jam, tapi banyak benda. Imam Nawawi dia punya umur bukan panjang sangat, tapi beribu kitab dia ada, beribu risalah-risalah dia ada. Lepas tu dia declare, aku ni dikurniakan keberkatan waktu bagi diri aku tu. Okey. Di antara syekh beliau, ini nama-nama guru Imam Nawawi, Abu Bakar An-Nablusi daripada Palestin, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausi daripada Palestin, Abu Isa Al-Muradi, Abu Al-Faraj Ibn Qudamah Al-Maqdisi daripada Palestin, Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi daripada Maghribi, dan di antara murid-murid beliau Ibnu Sattar Al-Syafi'i, Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi, dan ramai lagi. Beliau digelar Mahyuddin. Mahyuddin ni daripada perkataan hayyun, hidup. Mahyuddin penghidup agama. Muhyiddin ni penghidup agama. Yang menghidup agama daripada hayyun, perkataan hayyun. Dan membenci gelaran ini kerana sikap rendah diri beliau. Dia tak suka, dia digelar Mahyuddin. Nama beliau dia, tapi dia bukan benci, macam dia tak suka, maksudnya orang gelar-gelar macam tu sebab tawaduknya beliau. Di samping itu, agama Islam adalah agama yang hidup. Oleh itu baginya ia tidak memerlukan orang yang menghidupkannya sehingga menjadi hujah atas orang-orang yang meremehkan dan meninggalkannya. Diuraikan bahawa beliau berkata, aku tidak memaafkan orang yang menggelarkan aku Mahyuddin. Mana orang gelar, jadi orang menggelar seorang ulama ni dengan perkataan-perkataan baik, tapi dia tak suka pada dia. Imam An-Nawawi adalah seorang zuhud, wara' dan bertakwa. Di samping sikap sederhana, qanaah ni rasa cukup apa yang ada, dan berwibawa. Beliau menggunakan banyak waktu beliau dalam ketaatan. Oleh itu beliau sering tidak tidur malam untuk beribadah dan menulis. Dia rajin menulis, rajin menulis. Beliau juga sering mengajak kepada kebaikan dan menghalang kemungkaran, termasuk kepada para penguasa dengan cara yang telah digariskan oleh Islam. Beliau menulis surat berisi nasihat kepada pemerintah dengan bahasa yang halus sekali. Sebab pemerintah waktu tu di Baghdad memang tengah mewah sangat, jadi maknanya, dan ketika dilanggar Mongol, jadi dia selalulah nasihat pada pemerintah ni. Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal, jumlahnya sekitar 40 kitab.
40 kitab dan beribu risalah. Antaranya Arba'un An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, Al-Manhaj dan lain-lain. Dalam bidang fiqh, Minhajut Talibin, Raudatul Talibin dan Al-Majmu'. Dalam bidang bahasa, Tahdzibul Asma' wal Lughat. Dalam bidang akhlak, At-Tibyan fil Adab, Hamalatul Quran atau Bustanul Arifin dan lain-lain. Beliau wafat pada 24 Rejab 676 Hijrah. Semoga Allah merahmati beliau dan menempatkan beliau pada Nabi dan para syuhada orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Okey, so itu berkenalan dengan pengarang kitab ni lah. Ada apa yang berlaku pada ketika kurun ke-12. Kurun ke-12 masuk kurun ke-13 ya. Jadi beliau lahir pada kurun ke-12. Masih waktu tu tengah Baghdad tengah diserang oleh Mongol. Baitul Maqdis daripada barat pula orang Islam masih lagi berurusan dengan tentera salib. Tentera salib pun masih kuat menyerang Islam. Daripada barat tentera salib, daripada timur orang Mongol. Itu ujian umat Islam pada kurun ke-12 ke-13 waktu zaman dia. Okey. Kita pergi pada ini semua seterusnya kitab-kitab yang asal, naskah dan sebagainya. Okey, so kita pergi kepada muka surat yang ke-8 sebagai mukadimah ni ya. Okey. Dalam hadis yang muka surat 8 tu ini kenapa disusun Arba'un Nawawi? Kenapa disusun kitab Matan Arba'in ni? Kenapa disusun kitab hadis 40 ni? Muka surat 8 tu Muka surat 8 tu dalam hadis Nabi SAW menyebut man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athallahu ta'ala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama wa fi riwayah ba'athallahu ta'ala faqihan aliman wa fi riwayah Abi Darda wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan wa fi riwayah Ibnu Mas'ud qila la dukhulu min ayyi abwabil jannati syi'ta. Fi riwayah Ibnu Umar kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratil syuhada. Maksudnya, barang siapa dari kalangan umatku yang menghafal 40 hadis daripada perkara agamanya, nescaya Allah akan membangunkannya pada hari kiamat dengan kumpulan fuqaha dan ulama. Dan dalam sebuah riwayat Allah Ta'ala membangkitkan dalam keadaan faqih dan alim. Dalam riwayat Abu Darda, dan aku akan memberi syafaat dan bersaksi padanya terhadapnya. Dan riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan kepadanya, masuklah melalui pintu-pintu syurga yang kamu kendaki. Dalam riwayat Ibnu Umar, dia dituliskan bersama kumpulan para ulama dan dikumpulkan bersama kumpulan syuhada. Dan para penghafaz hadis bersepakat bahawa hadis ini merupakan hadis aif, hadis aif no, walaupun mempunyai banyak jalan riwayat ya. So maksudnya itu sudut periwayatan dan sebagainya. Okey. Jadi kenapa ada arba'in ya? Kenapa arba'in ni 40? Sebab ada hadis siapa yang menghafal 40 hadis. Jadi kalau kita tengok 40 hadis Imam Nawawi ni kajian panjang-panjang. Jadi kita bolehlah susun 40 hadis yang pendek-pendek untuk kita hafal. Saya ngajar di 40 ni lama dah. Saya ingat mula saya buka ni 15 tahun lepas ya. Ada satu orang tau. Saya cakap dia mula mukadimah macam ini, saya kata buatlah hadis sendiri. Pilih hadis sendiri 40 selain daripada hadis Nawawi ni untuk kita dan anak-anak kita lah. Ada pendek-pendek je cuba kita hafal. Kan? Dia buat tau. Dia ambil hadis 40 untuk dihafal pada permulaan. Padahal dia bukan orang agama kan. Maksudnya ambil pendek-pendek susun 40 hadis dan dia hafal. Kan? Akhirnya dengan keberkatan hadis tu, betul Allah sebut dia akan dibangkitkan bersama faqihan aliman. Dia akan dijadikan orang yang faqih dan alim. Allah gerakkan dia untuk dia belajar agama. Akhirnya sekarang tengah mengajar. Dan mengajar pun. So kita ni tuan-tuan sekalian, kita ni ada ilmu satu hal. Susah Ada orang nak belajar dengan kita satu hal lain tau. Ramai lagi orang ada ilmu tapi orang tak nak belajar dengan dia. Jadi rezeki orang datang nak belajar tu satu rezeki juga. Jadi dia ada ilmu dan dia dibukakan untuk akhirnya baca-baca. Memang habis satu kitab akhirnya mengajar sekarang. Dan orang datang belajar kepada dia.
So maksudnya susun lah. Kalau kita pilih hadis pendek-pendek ke kita hafal. Kita namakanlah nama kita kan. Hadis 40 Syed Muzni contohnya. Contohnya. Kan? Atau siapa-siapa imam kita kan. Tapi kita nak hafal. Jadi kita hafal. Sebab siapa yang hafal 40 hadis artinya ada cahaya dalam kitabnya. Okey, mari kita terus mulakan hadis ni. Hadis pertama. Okey. Muka surat 10. Saya akan baca hadis kerana maksud dia saya akan syarah, catat intipati dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 40. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Muslim. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya senya setiap amalan bergantung dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya kepada dunia yang dia mahu mencari habuannya, maka kerana seorang perempuan yang dia mahu berkahwin dengannya, maka hijrahnya kerana ke arah apa yang ditujukannya itu. Okey. Dalam hadis ni Nabi SAW mengajarkan kepada kita, diletakkan dalam kitab Matan Arba'in ataupun Arba'un Nawawi ni, hadis yang pertama, setiap benda bermula bergantung kepada niat. Dia mula dengan niat. So kita belajar berniat. Ajarkan diri kita berniat dengan benda-benda baik seperti mana kita mengajarkan diri kita sembahyang. Kita hari ni kita ajar diri kita sembahyang kan, Allah, kita tertibkan bacaan kita. Ajarkan diri kita berniat untuk benda-benda yang baik. Sebab niat ni boleh berubah tau. Niat ni boleh berubah. Berapa ramai orang daripada awal niatnya lain, dah dapat dia bertukar niat. Sebab tu ajarkan diri kita berniat. Berniat, hari-hari berniat. Siapa hari ni belum lagi berniat, aku nak jadi hamba Allah yang soleh, aku nak jadi penghuni syurga. Hari ni niat. Sebab dia akan ditentukan. Kita arah tuju kita ditentukan niat kita tu. Jadi kita kena ajarkan diri kita berniat. Hari-hari niat jadi orang baik. Hari-hari niat jadi orang yang baik. Dan kita akan terarah kepada benda itu. Jadi Nabi SAW sebut, hanya senya amalan bergantung kepada niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkan. Apa yang diniatkan. Kita akan mencari apa yang kita niatkan. Saya nak bagi contoh yang paling mudah, tuan-tuan sidang ni. Paling mudah, contoh. Kita ni kan, saya tengok depan saya semua rata-rata lah orang dah bekerja. Rata-rata saya tengok depan saya ni kan. Rata-rata orang dah bekerja. Bila bekerja, dia biasa pegang duit lah ya. Biasa pegang duit. Saya nak tanya satu soalan kat tuan-tuan sekalian pada hari ini. Siapa boleh bagi tahu kat saya apa gambar duit RM5, apa gambar duit RM10, apa gambar duit RM50, dan apa gambar duit RM100? Siapa boleh bagi tahu, saya bagi RM1. Siapa boleh tahu? Sebab ni gambar. Okey, siapa boleh bagi tahu? Kadang kita tak perasan tau. Hari-hari tengok duit tak perasan gambar. Bukan kita je tau. Saya pernah tanya orang bank. Apa tanya? Saya ada keurusan dengan bank. Lama saja menyakat orang bank ni. Tuan, nak tanya sikit lah tuan. Ya Ustaz, duit RM5 RM5 apa gambar duit RM10 apa gambar dia? Ustaz, saya tak ingat lah Ustaz. Saya ingat dua benda je. Pertama warna dia. Yang kedua nanti pukul 5 nak balik Ustaz. Dua tu saya ingat. Okey. Hari-hari tengok duit, hari-hari gunakan duit, beli barang, beli minyak, beli beras, bayar tol, beli
Tapi kenapa kita tak perasan apa gambar duit? Sebab tak pernah berniat nak ambil tahu apa gambar duit. Itu je sebab dia. Jadi peranan niat ni penting tau. Peranan niat penting. Sebab itu ajarkan diri kita berniat pada benda baik hari-hari. Fokus hidup kita akan berubah. Jadi maknanya hari-hari berniat. Aku nak jadi orang yang soleh. Aku nak jadi orang yang pemaaf. Hari ini aku nak memaafkan kesalahan semua orang. Kita ketahui diri kita akan berubah. Sebab hasil daripada niat kita. Tapi kalau kita tak pernah berniat, macam tu je lah. Okey. Jadi itu Nabi sebut innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang akan ditentukan dengan niat dia. Kemudian hadis ini berkaitan dengan ketika peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ni pada bila tarikh dia 1 hijrah lah kan? Ataupun 622 Masihi. Kita kan tahu timeline ni lebih kurang. Kita 2020, 622 atau 623 Masihi. Hijrah peristiwa hijrah. Jadi peristiwa hijrah ni ramailah berhijrah. Hijrah pertama berlaku lebih kurang 615 Masihi. 615 Masihi, satu orang sahabat nama Sayyidina Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abi Talib pimpin hijrah pergi ke Habsyah. Beberapa sahabat pergi ke Habsyah. Okey, kita nak senang faham Nak senang faham. Peta semenanjung tanah Arab dengan semenanjung tanah Melayu dia lebih kurang sama. Nak senang faham Johor bawah sekali Yaman. Kuala Lumpur tu Mekah. Kalau peta tu Kuala Lumpur ni Mekah. Madinah ni Kedah. Ya senang faham. Bandar Kuala Lumpur ni Mekah lah, bawah ni Yaman, Johor Yaman, atas tu Madinah. Okey. Jadi turun pergi ke Johor, lintas pergi ke Batam. Itu Habsyah. Nak senang faham Jadi Habsyah tak jauh tau. Yaman tu turun tu itu mana turun ke Johor, turun ke Yaman, pergi Habsyah. Hijrah pertama 616 Masihi adalah hijrah pergi ke Habsyah. Sahabat tak tahan. Oh, kena seksa, kenapa tak tahan? Nabi kata tak apa, pergilah. Yang lain tetap dengan Nabi kat Mekah. Dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ni abangnya Sayyidina Ali. Abang Sayyidina Ali Jadi makin lama makin tak tahan. Kemudian 621 Masihi datang 12 orang daripada Madinah. Dia kata, wahai Muhammad, aku nak beriman. 12 orang Nabi kata, okey, tiga benda je. Baiklah, tiga benda je. Beriman pada Allah, ikut Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Tiga je bai'ah dia. Okey. Maka mereka balik ke Madinah. 621 Masihi. 622 Masihi datang 75 orang pula. Wahai Muhammad, kami semua dah Islam. Jadi waktu tu makin teruk. Akhirnya orang Madinah kata apa? Tak apalah, mainlah pindah ke Madinah. Kami akan jaga, kami akan bela. Kami anggap sebagai saudara kami. Jadi para sahabat tak pindah lagi, tak berhijrah lagi. Sampailah turun ayat hijrah pada bulan Muharram. Jadi turun ayat hijrah, para sahabat semua berhijrah ke Madinah. Nabi sebulan selepas itu, Nabi berhijrah pada hujung bulan Safar. Kalau ada orang petikai, apa kita nak sambut satu hijrah? Nabi sudah bulan Safar. Yang menentukan tarikh hijrah ni, tarikh sebagai tarikh orang Islam satu Muharram ni adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar orang yang ada pada waktu itu, dia tahu kenapa kita pergi petikai. Orang sekarang kan petikai, suruh petikai kan. Apa satu Muharram? Bukan Nabi hijrah tu Muharram. Ayat turun berhijrah adalah pada bulan Muharram. Sayyidina Umar tahu. Jadi Nabi berhijrah pada bulan Safar. Jadi ketika sahabat berhijrah ke Madinah, ada di antara sahabat dia berhijrah sebab tunang dia berhijrah. Nabi panggil balik. Ini wujud hadis ni. Nabi panggil balik. Nabi kata, betulkan niat. Kau berhijrah bukan sebab tunang, berhijrah kerana Allah dan Rasul. Ini hadis disebut. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Faman kana hijratu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai. Kalau kau berhijrah tu kerana dunia dan nak kahwin, kau dapat itu je. Tapi kalau kau kena Allah dan Rasul, kau akan dapat Allah dan Rasul.
Nabi panggil balik untuk betulkan niat. Jadi maksudnya apa? Kita boleh kita kena diri kita sendiri perbarui niat, atau panggil orang ingatkan balik. Ingat tak niat awak dulu apa? Ingatkan balik. Kan kita boleh tolong nasihatkan. Kan ingat balik, ingatkan nasihat. Saya ada satu orang, dia ni dulu nak berkahwin dengan satu orang mu'alaf. Kemudian selepas berbelas tahun dia datang jumpa saya, Ustaz, saya tak tahan dah, Ustaz. Tak boleh lah, saya nak bercerai lah, tak boleh, saya tak tahan lah, nak bercerai lah. Sebab saya tahu dia awal kahwin dia, saya tanya balik kat dia. Saya kata, ingat tak, mula-mula awak datang cakap dengan saya nak kahwin dengan orang ni, apa niatnya? Niat dia adalah, Ustaz, saya nak kahwin dengan dia, saya nak Islam dengan dia, biar dia selamat. Itu kan niatnya kan? Boleh ingat balik, astagfirullah, betul lah, itu niat dia. Kalau itu niat dia, dia dah Islam, alhamdulillah, bimbing dia. Dia tak dibesarkan sebagai orang Islam kita daripada kecil. Banyak benda dia tak tahu. Bimbing dia. Ingatkan balik. Jadi kadang-kadang kita tak ingat. Jadi Nabi panggil, betulkan niat. So jadi maknanya kita berniat, kita betulkan niat, kita tengok kawan kita nak jadi baik sebab apa, dia terlupa, ingatkan balik. Sebab orang ditentukan dengan niat. Dan dalam mazhab Syafi'i, sebab itulah benda-benda diajar untuk kita berniat kerana Allah. Berniat kerana Allah. Contoh kita sembahyang kan, ada usalli fardal isya'i, akhir lillahi ta'ala. Itu lafaz niat supaya kita ingat balik. Lillahi ta'ala. Sebutkan tu biar kita ingat balik. Takut kita terlupa. Terlupa, sembahyang ni sebab lain ke apa ke. Jadi lillahi ta'ala tu disebutkan biar kita ingat. Okey, itu hadis yang pertama. Kita pergi pada hadis yang kedua. Hadis kedua ni panjang sikit Jadi saya akan baca lafaz dan bahasa Arabnya, baru saya baca terjemahan, kita syarahkan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainana nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhatal yawm idh tara'a 'alaina rajulun shadidul bayadil thiyabi shadidul sawadil sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul baita an istata'i ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'anil amaratiha. Qala an talida ummatu rabbataha wa antara al-hufatul 'uratu 'alatu ri'a'at sya' natatawaluna fi bunyan thumma intalaqa falabithna maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahul Muslim. Daripada Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih, berambut yang sangat hitam, yang tidak ternampak pada dirinya kesan-kesan tanda musafir, dan tidak seorang pun di kalangan kami yang mengenalinya. Okey.
Jadi satu hari para sahabat sedang duduk dengan Nabi SAW, datang satu orang yang syadidul bayad, putih bajunya, hitam rambutnya. Kenapa benda ni diceritakan? Sebab kami semua tak kenal dia. Maknanya orang jauh lah kan? Kalau orang jauh, pakaiannya mesti kotor. Ini kita bukan cerita zaman sekarang yang kita datang naik kereta aircon. Dulu kenderaan jalan kaki, unta atau kuda. Kalau orang semaju sini, section sini ni, dia akan kenal orang sini saja. Tiba-tiba dapat orang luar, mesti orang musafir. Dan kalau musafir itu naik kuda ke unta ke jalan kaki, pakaian takkan putih, takkan macam baru. Rambut rapi. Sebab tu diceritakan rambut rapi, hitam rapi kan. Kalau orang ada berjauh, apa cerita rambut kan abang rambut rambutnya rapi. Tapi peliknya kami tak kenal dia. Itu yang Sayyidina Umar cuba sampaikan. Yang peliknya kami tak kenal dia ni. Maka apa yang jadi? Lalu dia duduk menghampiri Nabi SAW, lalu disandarkan kedua lututnya ke lutut baginda dan meletakkan dua tapak tangannya atas dua paha baginda seraya berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Islam itu adalah engkau naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, dan engkau mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah yang di Mekah, sekiranya engkau mampu melaksanakan." Kemudian lelaki itu berkata, "Engkau benar wahai Muhammad, engkau berkata benar." Maka kami pun hairan kepadanya. Maknanya dia bertanya dan dia pula membenarkannya. Macam soalan ini macam nak test pula. Kami tak kenal, tiba-tiba dia tanya soalan yang kebat, soalan kebat waktu tu kan. Ceritakan dalam Quran ni kau rangkumkan apa tu Islam. Ni yang hadis sahih ni, itu yang dirangkumkan apa isi dalam Quran. Rukun Islam tu 5. Daripada mana? Daripada hadis ni. Jadi rukun Islam tu 5. Jadi kemudian dia bertanya lagi, ceritakan kami tentang iman. Dalam Quran tu semua dirangkumkan iman tu apa benda. Maka Nabi kata, iman tu bahawa engkau percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, percaya pada hari kiamat, dan engkau percaya pada qada baik dan buruk. Lelaki itu berkata, engkau berkata benar. Jadi daripada kenapa rukun iman tu 6, daripada hadis ini dirangkumkan daripada Al-Quran, daripada hadis ini. Okey, senang. Kita nak cerita 6 rukun iman. 6 rukun iman. Kemudian baginda bersabda, dan dia berkata lagi, terangkan kepadaku tentang ihsan. Baginda berkata, ihsan ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Lelaki itu bertanya lagi, terangkan kepadaku tentang kiamat. Baginda bersabda, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui tentangnya daripada yang bertanya. Tentang hari kiamat, dia berkata, yang bertanya ni lebih tahu daripada yang ditanya. Dia berkata lagi, maka terangkan kepadaku tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat. Baginda bersabda, antara tanda-tandanya ialah apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Dan apabila engkau melihat orang-orang miskin yang berkaki ayam, tidak berpakaian dan papa kedana yang hanya menjadi pengembala kambing, berlumba-lumba membina bangunan, iaitu bertukar menjadi kaya raya. Kemudian lelaki itu lalu berkata, lalu aku terdiam sebentar. Lelaki itu berlalu, maka lelaki itu berlalu. Maka aku, yang Sayyidina Umar, terdiam sebentar. Kemudian baginda Nabi SAW bertanya, wahai Umar, adakah engkau tahu siapa yang bertanya itu? Aku berkata, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Baginda bersabda, sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajar kepada kamu tentang agama kamu. Jadi Jibril pernah datang menyerupai manusia. Malaikat ni dia pernah beberapa kali dalam sejarah para nabi menyerupai manusia. Antaranya pernah berlaku pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS, tarikh Nabi Ibrahim ni 1800 tahun sebelum Masihi. Kita 2200 Masihi kan, maknanya lebih kurang 3800 tahun sebelum Masihi lah Nabi Ibrahim. 1800 tahun sebelum Masihi.
Nabi Ibrahim ni kahwin dengan isteri pertamanya Siti Sarah. Siti Sarah ni asal daripada Palestin sana. Lama umur dia dah lanjut, Siti Sarah tak besar, tak beranak, tak ada anak. Dia kahwin dengan isteri keduanya Siti Hajar. Siti Hajar orang Mesir. Jadi orang Mesir ni dia bangga ada dua orang Mesir menjadi dua isteri Nabi. Satu isteri Nabi Ibrahim, satu lagi isteri Nabi kita Muhammad. Isteri Nabi Muhammad yang orang Mesir adalah Maria Kibtiyah. Jadi Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar. Dapat Nabi Ismail. Ismail. Jadi Siti Sarah ni psikologi macam terasa jugalah kan. Macam tak ada anak Allah Maha mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Mengetahui apa keringan mata dan apa dah hati. Maka Allah memakbulkan doa Nabi Ibrahim terdapat zuriat. Satu hari datang malaikat menyerupai macam manusia. Cerita Nabi Ibrahim. Ni, aku bawa berita gembira ni. Siti Sarah ni dia tak lama lagi nak mengandung. Siti Sarah waktu tu umurnya dekat 80 tahun. Siti Sarah rupanya dengar daripada balik tabir. Maka dia ketawa. Takkanlah. Maka malaikat kata apa? Dia ketawa tu. Kalau betul dia mengandung, bersalin besok, namakan anak itu sempena dengan ketawa dia tu. Maka lahir anak dinamakan dengan nama Ishak. Ishak tu daripada sebab nama dulu Jibril, Mikail, Israfil, Ismail. Nama orang dulu Ni Ishak daripada ketawa. Itu kisah malaikat yang menyerupai manusia. Siti Maryam lebih kurang satu Masihi, sebelum satu Masihi. Siti Maryam sama juga, datang malaikat pada dia menyerupai manusia. Zaman Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis ni ada malaikat menyerupai macam manusia. So bertanya mengenai 4 perkara. Pertama, apa itu Islam? Kita semua dah hafal rukun Islam apa. Apa itu iman? Rukun iman itu apa? Apa itu ihsan? Ihsan ni maknanya kita mengetahui bahawa kita sedang diperhati dan diawasi oleh Allah Rabbul Jalil. Jadi kita akan jadi orang yang baik lah kalau kita rasa kita ni sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat mengenai hari kiamat. Hari kiamat So hari kiamat Nabi kata aku tak tahu bila hari kiamat akan berlaku. Tanda-tanda dia apa? Itu Nabi sebut dalam hadis Nabi. Antaranya seorang ibu melahirkan tuannya. Ramai orang hari ini kita melahirkan anak tu jadi tuan pada mak bapak. Antaranya adalah orang miskin, berkaki ayam, tak tahu apa, tiba-tiba jadi kaya, berbondong-bondong, membuat rumah-rumah yang besar. Banyak orang-orang badui daripada Riyadh, daripada mana-mana tempat sekarang membina dekat tanah Arab tu bangunan besar-besar. Maksudnya tanda-tandanya dah dekat dah. Bila wallahu alam. Kita tak disuruh takut pada hari kiamat, kita disuruh bersedia untuk hari kiamat. Jangan takut, benda tu pasti berlaku. Benda tu pasti akan berlaku. Kita disuruh bersedia. Jadi maknanya itu antara benda yang diajar oleh Jibril alaihissalam. Okey. Dalam dunia ni ada dipanggil sebagai ilmu logo. Setiap logo ni dia ada maksud dia. Logo ada maksud dia. Jadi Islam dia punya dekorasi adalah geometri dan juga flora, bunga-bunga, daun-daun. Dia bukan fauna, dia bukan binatang-binatang. Waktu kalau kita tengok dekorasi Islam, kita tengok di masjid kita ni mana geometri ataupun adalah bunga-bunga. Jadi bintang 5, lambang bintang 5. Lambang bintang 5 merujuk kepada rukun Islam. Lepas tu di masjid-masjid kita ni, maknanya masjid kita di Nusantara menggunakan bintang 5. Kalau kita pergi ke tanah-tanah Sindhi dan Hindi, itu kita lama tanah Sindhi dan Hindi ni tanah-tanah India sana tu. Bintang yang digunakan di masjid-masjid dia adalah bintang 6. Dia bukan 5 tau. Bintang 6 tu lambang kepada rukun iman. Sebab sana tu
maknanya benda-benda keimanan tu lebih lagi ditekankan. Maksudnya sebab orang Hindu ni pembujaan dan sebagainya kan, benda tu lebih ditekankan di sana tu. Tanah Sindi dan tanah Hindi. Apabila kita ni rukun iman, rukun Islam bintang 5 tu ya. Jadi maknanya Islam ni dia ada maknanya ada maksud pada logo-logo ni. Okey, hadis seterusnya, hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi ramadan. Rawahu Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Okey, kalau kita jumpa radhiyallahu anhuma, maksudnya anak pun Islam, bapa pun Islam. Kalau radhiyallahu anhu, orang tu saja Islam, bapa dia tak Islam. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi ini Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kalau kita tahu anhuma ni maknanya bapa dia Islam, anak pun Islam. Okey. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu terbina atas 5 perkara. Bersaksi, mengaku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Jadi dalam hadis ni kan kita mengetahui bahawa Islam dibina di atas 5 asas ataupun 5 rukun ya. Sama macam hadis yang kedua tadi, pasal Islam ni lebih spesifik lagi. Ya. Okey. Selain daripada zahir dia, apa tu Islam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dirikan solat, puasa, zakat dan tunaikan haji. Selain daripada zahir itu, tolong tambahkan catatan kita. Hadis ini lebih spesifik lagi, merujuk kepada membina Islam dalam diri. Perubahan dalam diri ni kita kena ada 5 benda. Pertama, kita kena betulkan belief system. Belief system ni sistem kepercayaan. Kena betulkan belief system, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan kena betulkan. Hidup kita ni memang maknanya berpegang pada la ilaha illallah. La tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ilah ni Tuhan. Jadi itu bahasa yang paling mudah untuk terjemahan bagi anak-anak kecil kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi perkataan ilah, 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna itulah ilah. La ilaha illallah, tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada membela melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberi jalan keluar melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada segala-gala melainkan Allah. Kita yang dah belajar ni, kita kena faham, tiada segala-gala melainkan Allah. Lepas tu dalam hadis Nabi sebut, siapa di akhir hayat dia ada ucap la ilaha illallah, kau saksikan dia ahli syurga. Fashhadu lahu bil jannah. Sebab belief system dia tak ada segala-gala melainkan Allah. Tiada segala-gala melainkan Allah. Siapa pernah pergi negeri Andalusia? Negeri Andalusia ni negeri 8. Maksud Andalusia negeri 8. Dia adik negeri 9 gitunya. Negeri 9. Dia negeri 8 Sebab di Andalusia ni satu kota yang paling selatan dekat benua Eropah, paling selatan Dia ada 8 negeri. Malaga, Cordova, Granada, Sevilla, Cadiz, Huelva, Yan, ada 8 negeri. Andalusia ni. Di kota Andalusia ni atas dah negeri Nasrani. Negeri Nasrani
negeri Nasrani. Tambahan catatkan kat tataman kita. Nasrani ni istilah. And Nasrani ni istilah orang Kristian lah. Kenapa orang Kristian dipanggil Nasrani? Nasrani ni adalah maksud dia Nazares. Tempat kampung asal Nabi Isa. Nazares bahasa moden, bahasa Arab Nazares ni Nasirah. Bahasa Arab Nazares ke Palestin, itu kampung asal Nabi Isa. Nazares ni dalam bahasa Arab dipanggil Nasirah. Orang Kristian dipanggil orang Nasrani, orang yang berasal daripada Nazares. Jadi kita faham apa kata Nazares tu. Dekat Malaysia kita ni, pernah tak dengar satu kumpulan bangsa Bumi Putra juga, orang Serani. Orang Serani ni keturunan Portugis yang tombangkan Melaka pada 1511 tu, terus menetap kat sini, kahwin beranak pinak lah semua, dipanggil dia Bumi Putra, dipanggil orang Serani. Sebelum merdeka, orang Serani ni dipanggil orang Nasrani. Kita tanya kawan-kawan kita Serani, cuma tanya ayah kamu, kau ni Serani ni kan, asal kau apa? Nasrani. Lepas merdeka bertukar Serani. Nasrani ni wujud kepada orang apa nama? Orang Kristian. Okey. So jadi kat mana kita asal cerita maksud Nasrani tadi? Nak cerita tadi? Andalusia. Jadi Andalusia ni atas dah negara-negara Nasrani yang bila-bila masa akan serang Andalusia. Jadi untuk mengekalkan raja ke, menteri ke, tentera ke, rakyat ke, supaya ingat Allah selalu, diletakkan pada setiap tiang ni satu ayat Quran, satu lagi perkataan la ghalib illallah. Tidak ada yang dapat mengalahkan melainkan Allah. La ghalib illallah, la ghalib illallah, la ghalib illallah. Dekat negeri Andalusia. Jadi batu Andalusia memang kuat sebab bermula dengan tauhid. Tengok tu dengan tauhid. Berlalu masa, ketika tulisan-tulisan itu hanya sebagai dekorasi rumah dan istana, pergantungan pada Allah tak kuat, maka Andalusia tombang. Pada tahun 1492 Masihi. Tak lama sebelum Melaka tombang. Melaka tombang 1511 kan, Portugis. Ni Andalusia diserang oleh Spanyol 1492. Tak jauh daripada Melaka tombang. Jadi maknanya la ilaha illallah belief system. Betul belief system, kita akan kuat. Bergantung segala-galanya pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang kedua yang kita kena betulkan adalah cara melihat hidup. Cara melihat hidup. Hidup kita ni dalam Islam mudah aja. Kita dari Allah pulang pada Allah. Simple. Tapi kita kena faham benda itu. Dunia sementara, dunia untuk kita bawa ke akhirat. Kita dari Allah pulang pada Allah. Simple je. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah akan pulang pada Allah. Simple je. Betul kita faham, kita kena faham mana kita punya hidup tu. Kena betulkan cara hidup. Yang ketiga, yang kita kena betulkan cara kita lihat, cara melihat diri. Cara melihat diri kita kena betul. Kita ni memang hebat. Allah ciptakan hebat, tapi dia boleh dijadikan serendah-rendah kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu wa asfala safilin. Dia boleh direntak serendah kejadian. Kalau dia jahat, kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak berakhlak. Cara melihat diri kena betul. Kita semua hebat. Boleh jadi segini kejadian. Benda yang keempat kena betulkan cara melihat dunia. Cara melihat dunia kena betul. Dunia ni sementara. Dan dunia ni adalah cara untuk kita mengumpul bekalan ke akhirat. Dunia ni sementara. Kena betul cara tengok dunia. Cara tengok dunia kena betul. Dunia ni sementara. Dunia ni menyenangkan, tidak memberi ketenangan. Dia menyenangkan, kereta baru senang, tapi tak beri ketenangan. Parking kat luar, nanti kena curi macam mana ni kan. Dia tak beri ketenangan. Dia menyenangkan, tak beri ketenangan. Dan yang kelima, cara melihat manusia kena betul.
Cara melihat manusia kena betul. Manusia ni adalah kejadian yang perlu dihormati. Hormati suami, hormati isteri, hormati anak-anak, hormati mak mertua, hormati manusia, hormati orang yang sakit, hormati orang yang salah. Manusia, cara melihat manusia kena betul. Ini intipati kepada rukun Islam. So, membetulkan sistem, beri sistem adalah rukun iman usul Islam pertama, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Membetulkan cara melihat hidup adalah solat. Solat betulkan cara kita hidup. Maknanya daripada kita hidup ni, kita daripada Allah pulang pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Membetulkan cara melihat yang ketiga apa? Diri adalah puasa. Puasa tu betulkan cara melihat diri. Oh, aku ni lemah banyak. Kita ni lemah. Allah nak muliakan kita dengan keimanan. Membetulkan cara melihat dunia adalah zakat. Dan membetulkan cara melihat manusia adalah haji. Sebab itu bila para sahabat dapat rukun Islam, dia jadi hebat. Sebab bukan semata-mata rutin harian rukun Islam ini, tapi perubahan tu. 5 benda ni. 5 benda yang kita kena ubah dalam diri kita ni. Belief sistem kena betul, cara melihat hidup kena betul, cara melihat diri kena betul, cara melihat dunia kena betul, cara melihat manusia kena betul. Kita betulkan benda tu, kita akan berubah jadi orang hebat. Kalau tak berubah tu susah. Rukun Islam kita hafal, sembahyang hari-hari, bagus alhamdulillah. Tapi yang dalaman tu intipati tu. Sebab tu siapa-siapa dapat Islam dia jadi hebat. Orang Arab ya Allah. Waktu tu ada Rom, ada Parsi, dua kerajaan besar. Orang Arab ni belalang-belalang padang pasir je orang Rom panggil. Dapat Islam, dia boleh tombangkan Rom, tombangkan Parsi. Tombangkan Rom, tombangkan Parsi. Orang Turki dapat Islam hebat. Orang Sindi dan Hindi dapat Islam hebat. Sindi dan Hindi ni negara India sana. Sindi, negeri Sindi dan Hindi dia panggil. Hebat. Orang Melayu kita dapat Islam hebat. Orang Cina dapat Islam hebat sebab dia perubahan. Jadi maknanya hebat. Jadi maknanya bukan semata-mata rukun Islam itu, tapi perubahan kat diri. Ini Allah SWT sebut akhirnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah satu kaum melainkan apa yang mereka ubah dalam diri mereka. Okey, jadi saya setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan bersama, insya-Allah. Panjang umur, berada rezeki, kita jumpa pada minggu depan pada hari yang sama dan waktu yang sama, dan beri manfaat dan kebaikan kepada kita. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salihah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ujian daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami dari segala mara bahaya ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله.